Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2, kelas MPU 1043 Falsafah dan Isu Semasa, Grup O, Dr. Syarul Faisal binti Abdullah. Kami ingin membentangkan tentang isu pengangguran semasa pandemik COVID-19. Jadi kumpulan kami terdiri daripada 10 orang, iaitu 5 orang lelaki dan juga 5 orang perempuan. Saya Ahmad Nazrin, nombor metrik 291784, Muhammad Takib 292072, Aisyah Azman 292167, Steve Benjamin 291806, Albert Ugak 292233, Nurdia Dobrani 292158, Nurul Ernanida 291806, Muhammad Afiq Aiman 292011, Evelyn JV 292127, Nur Fatimah 292013. Selamat sejahtera, saya ucapkan kepada Dr. Syarul Faizal. Nama saya Adeline Ongjebi, nombor metrik 292127. Saya akan membentangkan pengenalan mengenai topik kita iaitu pengangguran. Pengangguran merupakan satu situasi yang berlaku apabila seseorang berumur 15 ke 64 tahun yang ingin bekerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan. Golongan tersebut diklasifikasikan sebagai tenaga buruh sesebuah negara. Pada era globalisasi ini, isu pengangguran di Malaysia sering dilaporkan oleh media massa dan media cetak, iaitu kadar pengangguran semakin meningkat dari semasa ke semasa, terutamanya pada tempoh berlakunya pandemik COVID-19. Hal ini dikatakan demikian kerana ketika berlakunya pandemik COVID-19, beberapa sektor ekonomi seperti peruncitan, perniagaan, pelancongan dan perhotelan terpaksa ditutup agar penularan wabak COVID-19 ini dapat diatasi. Oleh itu, kerajaan telah melaksanakan PKP yang memberikan impak besar kepada sektor pekerjaan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah binti Amazman, nombor metrik saya 292167. Saya akan terangkan tentang kesan isu pengangguran semasa pandemik COVID-19. Pada ketika tahun 2020 itu, banyak syarikat yang menghadapi kesukaran dalam menampung kos perbelanjaan harian mereka, iaitu termasuklah kos perbelanjaan gaji yang diberikan kepada pekerja sehingga menyebabkan syarikat-syarikat itu terpaksa membuang pekerja yang sedia ada. Menurut statistik tenaga buruh telah mencatatkan kadar tertinggi iaitu 5.3% pada bulan Mei tahun 2020. Dapat dilihat daripada perkara ini, penularan wabak COVID-19 menyebabkan kadar pengangguran di Malaysia semakin meningkat pada tahun itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya Muhammad Afiq Iman bin Idris bersama rakan perjuangan saya Ahmad Nazrin akan membentangkan 2.0 iaitu objektif kajian, di mana objektif ini telah dibincangkan oleh kami. Terdapat 3 objektif kajian berkaitan dengan tajuk kami iaitu isu semasa, isu pengangguran semasa pandemik COVID-19. Setiap objektif kajian kami telah didapati dengan mencari maklumat melalui kaedah kepustakaan dan maklumat yang didapati secara sahih dan fakta. Objektif kajian ini amat penting bagi membuat suatu kajian dan mendapat hasil akhir kajian. Oleh itu, saya mempersilakan Ahmad Nazrin untuk memberitahu objektif kajian ini. Terima kasih kepada rakan saya, Muhammad Afiq Aiman. Yang pertama, objektif kajian iaitu mengenal pasti punca yang menyebabkan masalah pengangguran di Malaysia semasa pandemik COVID-19. Dan yang kedua, mengkaji kesan yang berlaku jika masalah pengangguran tidak dikawal semasa pandemik COVID-19. Dan yang terakhir, menganalisis langkah yang terbaik untuk mengatasi masalah pengangguran semasa pandemik COVID-19 menurut FPK dan rukun negara. Terima kasih. Okey, di sini saya akan membentangkan 3.0 metodologi kajian. Di sini saya akan menerangkan 3 definisi metodologi kajian atau definisi. Yang pertama, menurut Kamus Dewan edisi keempat, metodologi bermaksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesebuah kegiatan atau disiplin. Yang kedua ialah ilmu tentang metod atau disiplin yang digunakan semasa melakukan kajian tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ialah
Metodologi merupakan satu kaedah atau cara yang dapat mengawal maklumat yang diperolehi bagi sesebuah penyelidikan. Dalam kajian ini, kami menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu terdapat dua kaedah, iaitu kaedah kepustakaan dan kaedah sosial. Kaedah-kaedah ini akan dibincangkan pada slide seterusnya. Okey, baiklah, saya akan menyambung pembentangan ini. Saya akan membentangkan kaedah kuantitatif yang pertama, iaitu kaedah keperpustakaan. Rujukan lain yang digunakan ialah melalui kaedah keperpustakaan seperti internet, buku, jurnal, dan artikel. Kaedah ini digunakan untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan pengangguran semasa pandemik COVID-19 berlaku seperti sebab, kesan dan langkah mengatasi menurut PFK dan rukun negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ernanida binti Roslan. Nombor matrik saya 291870. Saya akan meneruskan tentang kaedah soal selidik. Kaedah soal selidik ini memerlukan 30 orang responden untuk menjalankan kajian berkaitan dengan isu pengangguran semasa pandemik COVID-19. Antara maklumat yang kami telah perolehi antaranya ialah jantina, umur, bangsa, agama, kesan, sebab dan juga langkah untuk mengatasi isu pengangguran semasa COVID-19 menurut FPK dan rukun negara. Pengambilan data ini telah mengambil masa selama 2 hari. Seterusnya, saya akan mengulaskan berkenaan dengan dapatan kajian daripada isu masalah pengangguran ketika COVID-19. Yang pertama, berkenaan dengan jantina responden. Yang pertama, seramai 43.3% dalam kalangan responden terdiri daripada kalangan wanita, manakala 56.7% terdiri daripada kalangan lelaki. Seterusnya, umur responden. Sebanyak 6.7% dalam kalangan responden berada dalam lingkungan umur 18 tahun dan ke bawah, 90% dalam kalangan responden berada dalam lingkungan umur 19 tahun hingga 39 tahun, dan yang terakhir, sebanyak 3.3% dalam kalangan responden terdiri daripada lingkungan umur 40 tahun hingga 59 tahun. Seterusnya, bangsa responden. Sebanyak 76.7% dalam kalangan responden terdiri daripada bangsa Melayu, 10% daripada kalangan responden terdiri daripada bangsa Cina, dan yang terakhir sekali 13.3% terdiri daripada bangsa lain-lain. Seterusnya, kita akan mengulaskan berkenaan dengan faktor pengangguran ketika COVID-19. Yang pertama, berpunca daripada faktor pengambilan buruh secara besar-besaran oleh pihak kerajaan. Seramai 20 orang responden bersetuju, manakala 10 orang responden tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Yang kedua, bakat tenaga kerja yang tidak bersesuaian dengan peluang kerja yang ada. Seramai 21 orang responden bersetuju dengan pernyataan ini, manakala 9 orang responden tidak bersetuju. Yang ketiga, cita rasa majikan yang terlalu tinggi dalam memilih bakat tenaga kerja. Seramai 22 orang responden bersetuju, manakala 8 orang tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Yang keempat, buruh tempatan terlalu memilih peluang pekerjaan yang diinginkan. Seramai 24 responden bersetuju, manakala 6 orang responden tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Dan yang terakhir sekali, belia memohon gaji dan faedah yang tidak realistik. Seramai 17 orang responden bersetuju, manakala 13 orang tidak bersetuju terhadap pernyataan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, nama saya Muhammad Takim bin Osman dan nombor matrik saya 292072. Okay, seterusnya saya akan terangkan mengenai kesan yang akan berlaku jika masalah pengangguran tidak dikawal semasa pandemik COVID-19. Okay, mengikutkan graf. Okay, yang pertama iaitu pengurangan pendapatan harian kepada individu. Okay, mengikut dapatan kajian kami lakukan, hasilnya terdapat 28 orang bersetuju dan hanya 2 orang yang tidak bersetuju. Okay, yang kedua ialah masalah kesihatan dan mental yang teruk akibat tekanan dalam hidup. Di sini sama juga, 28 orang yang setuju dan 2 orang tidak setuju. Dan yang ketiga ialah meningkatkan kadar kemiskinan dalam masyarakat. Di sini kita dapati bahawa semua orang iaitu 30 orang setuju dengan kenyataan ini. Yang keempat ialah penurunan kuasa membeli akibat tidak berkemampuan. Di sini kita dapat lihat iaitu 27 orang setuju manakala hanya 3 orang yang tidak setuju.
Dan yang kelima ialah penurunan taraf hidup serta pengeluaran negara kasar. Di sini kita dapat lihat bahawa selama 30 orang iaitu semua orang setuju dengan kenyataan ini. Seterusnya kita akan pergi ke langkah yang terbaik untuk mengatasi masalah pengangguran semasa pandemik COVID-19 menurut PFK dan rukun negara. Yang pertama ialah bantuan keuangan daripada kerajaan. Di sini kita dapat lihat seramai 26 orang setuju manakala hanya 4 orang tidak setuju. Yang seterusnya ialah insentif kepada pekerja, cemerlang dan usahawan. Di sini pula terdapat 26 orang setuju manakala 4 orang tidak setuju. Yang ketiga ialah meningkatkan kemahiran komunikasi dan teknologi maklumat seiring dengan kepesatan global intelek. Di sini kita dapat lihat hanya 22 orang sahaja yang setuju, manakala yang selebihnya iaitu 8 orang tidak setuju. Yang keempat ialah memupuk asas keuangan dalam masyarakat agar tidak takut untuk memupuk perniagaan intelek. Di sini lebih ramai iaitu 28 orang yang setuju, manakala hanya 2 orang yang tidak setuju. Yang kelima ialah membuka peluang pekerjaan melalui perniagaan daripada pelbagai sektor. Di sini kita dapat lihat bahawa semua orang iaitu 30 orang setuju dengan kenyataan dinyatakan ini. Yang keenam ialah rakyat perlu meningkatkan kemahiran, kebolehan dan mental yang baik. Di sini kita dapat lihat bahawa 29 orang setuju manakala hanya seorang sahaja yang tidak setuju. Yang terakhir ialah rakyat perlu komited, ikhlas, bersungguh dan berinovatif dalam kerja agar pintu rezekinya dibuka dengan izin Tuhan. Di sini hanya 26 orang sahaja yang setuju, manakala selebihnya iaitu 4 orang tidak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Ismail, nombor matrik 292013. Saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami pada hari ini pada bahagian kesimpulan. Setelah menjalani kajian melalui beberapa kaedah, kami mendapati bahawa isu masalah pengangguran di Malaysia pada masa kini berada pada tahap yang agak membimbangkan, namun masih boleh dikawal melalui beberapa langkah. Seterusnya, dapatan kajian yang kami dapati daripada responden, kami mendapati bahawa isu pengangguran di Malaysia membawa banyak kesan yang negatif dan juga beberapa langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ini daripada terus berkembang. Maka dengan perolehan maklumat yang lengkap sebegini, ianya menunjukkan bahawa pengkaji telah mencapai ke semua objektif kajian seperti yang telah dirancang. Oleh itu, saya sebagai wakil kumpulan 2 ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah Dr. Syahrul Faizaz kerana telah banyak membantu kami dalam menjalankan kajian ini. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.